Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati guru kita bersama Fadilatul Syekh Sami bin Jamal Al-Quhali. Begitu juga semua para jamaah aktif Jalsatul Isnin dan semua santri di Bat Al-Adni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita semoga selalu tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu kita hanturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Al-Faqih di sini perintah dari Syekh Sami Al-Quhali untuk membaca sedikit daripada sekelumit sejarah singkat daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Siapakah Imam Ahmad Al-Muhajir? Beliau adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya beliau adalah cucu yang ke-9 yang berasal daripada Sayyidina Al-Husain, yang berasal daripada Husain bintu Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah sosok ulama yang karismatik yang luar biasa. Beliau dilahirkan pada tahun 300 Hijriah. Lebih. Beliau dilahirkan di kota Basrah. Tepatnya di kota Basrah, Irak. Pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Beliau lahir di Irak. Ayah beliau adalah Muhammad An-Nagib. Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib. Ayah beliau adalah Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib. Seorang tokoh ulama yang luar biasa. Seorang ulama karismatik yang disegani di kota Basrah. Seorang ulama, tokoh yang luar biasa, yang memiliki kekayaan yang luar biasa juga, Isa Ar-Rumi. Ayahnya dijuluki Ar-Rumi. Ar-Rumi yaitu orang seperti orang Roma. Orang karena apa? Saking gantengnya beliau. Karena ayah beliau yang namanya Isa Ar-Rumi memiliki wajah putih kemerahan. Seperti orang-orang Roma, orang-orang Barat. Saking gantengnya beliau. Ayah beliau ini adalah orang yang disegani, yang luar biasa. Imamul Muhajir terlahir dari orang yang luar biasa. Seorang ulama yang luar biasa. Kemudian beliau hidup di kota Basrah, lahir di kota Basrah, kecil di kota Basrah. Ketika beliau kecil, beliau melihat Basrah saat itu, Irak tepatnya berubah. Yang dulunya lingkungan ilmu yang sangat luar biasa, lingkungan ilmu. Kemudian dulunya di Basrah itu lingkungan ulamanya banyak dan ilmu. Kemudian di kota Basrah masuklah orang Khawarij atau Syiah yang masuk ke dalamnya. Ketika beliau melihat ada sekelompok orang yang di situ ingin merusak akidah, yang di situ bermaksiat secara terang-terangan. Beliau melihat Basrah sudah tidak aman lagi untuk beliau tinggal di situ. Zina pun terjadi. Di situ dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni dalam nazamnya, terjadi seperti biasa saja. Perbuatan-perbuatan maksiat di Basrah terjadi. Begitu saja. Tidak ada tindak tanduknya. Sehingga beliau melihat, mulai dari beliau kecil, beliau mencermati. Ini tidak pantas aku hidup di sini. Ini tidak pantas aku berada di sini, kata Imam Ahmad Muhajir. Dan ini bisa merusak anak cucuku, kata Imam Ahmad Muhajir. Ketika saat itu beliau dari kota Basrah, pindah dan hijrah kemana? Hijrah ke kota Mekah dan kota Madinah. Beliau hijrah, menetap di kota Mekah dan Madinah selama setahun. Beliau di situ duduk bersama para ulama, duduk dan beliau memandang bahwasanya setelah beliau pindah dari Basrah, beliau melihat juga Mekah dan Madinah tidak cocok untuk beliau. Tidak cocok karena terjadi sesuatu di Mekah dan Madinah saat itu. Terjadi hal yang menurut beliau ini bisa merusak anak cucu beliau juga. Akhirnya terakhir beliau tutup keberadaan beliau di kota Mekah dan Madinah dengan melaksanakan haji. Kemudian beliau berpindah kemana? Ke kota Yaman. Beliau berpindah ke kota Yaman, tepatnya beliau berpindah ke kota Hadramut. Beliau tinggal di kota Hadramut
Kemudian menetap di situ. Di situ beliau membina rumah tangga. Pertama kali beliau turun di kota. Di sini jelaskan Habib Bakar, berhubung mungkin bahasa Arab sebagian kita kurang paham juga. Di sini beliau menjelaskan. Pertama kali Imam Ahmad Muhajir pertama kali tidak menetap di Hadramut. Beliau tidak singgah di kota Tarim atau menetap di kota Tarim yang kita kenal sekarang. Tapi beliau menetap di sebuah kota, kemudian beliau berdakwah di situ, kemudian lagi pindah ke kota namanya Hijren atau Hijren, beliau berpindah di situ, kemudian membeli rumah di situ, kemudian membeli kebun di situ, beliau berbisnis di situ, menyuruhkan anaknya untuk berbisnis di situ, kemudian beliau berpindah lagi. Karena beliau melihat Hijren ini termasuk kota, masih banyak orang di situ, beliau pindah ke mana? Beliau pindah ke namanya Husaisiyah. Beliau akhirnya pindah ke Husaisiyah. Husaisiyah ini apa? Syaib, satu lembah yang di situ diliputi oleh gunung-gunung. Tidak ada seorang pun yang hidup di situ. Beliau menyendiri di situ, tidak ada hiruk pikuk kehidupan kota dan yang lain-lainnya. Beliau memilih tempat pedalaman. Beliau memilih desa yang terpencil, tidak ada seorang pun hidup. Hanya beliau hidup di situ bersama anaknya, dan disinilah Husaisiyah ini beliau hidup di sini, membuka pelajaran kepada anak-anaknya, kepada ulama yang mau datang. Beliau menyebarkan pemahaman beliau, menyebarkan akidah yang didapatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau membina anak cucunya, mendidik di sini. Sehingga tak heran, dari beliau inilah muncullah ulama-ulama Hadramut. Dari beliau ini Imam Ahmad Al-Muhajir, muncullah ulama-ulama Hadramut yang kita kenal sampai sekarang. Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur termasuk cucu beliau. Al-Habib Umar bin Hafid termasuk cucu beliau. Dari mana? Dari didikan beliau. Saat itu memang benar-benar beliau ingin mendidik anak cucu beliau sebagai anak cucu yang berkualitas, memegang syariat tanpa bermaksiat sedikit pun. Hingga beliau pindah dari kota Basra. Yang harus kita garis bawahi, beliau di kota Basra tidak dimusuhi. Beliau di kota Basra hidup dalam keadaan enak, dengan harta yang sangat melimpah, dengan kehidupan dimuliakan, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Akan tetapi beliau melihat keadaan sekitar yang tidak mendukung. Beliau melihat keadaan di situ maksiat, pemahaman Syiah dan yang lain-lainnya. Akhirnya beliau pindah, memilih ke tempat syaib, satu lembah yang tidak ada manusia pun hidup di situ. Coba kita lihat. Tujuannya satu, agar anak cucunya menjadi orang yang soleh dan taat kepada Allah dan benar-benar mewarisi Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat sekarang, usaha beliau, hijrah beliau tidak sia-sia. Kita lihat ulama Hadramut sekarang, semua berasal dari Imam Muhajir. Semuanya, ulama-ulama, keilmuan, semuanya berasal daripada didikan dan pelajaran yang didapatkan daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini beliau. Sehingga terakhir Al-Fakir tutup, Al-Fakir pernah di satu daras, Al-Habib Syekh Sami Al-Kohali menjelaskan suatu saat Imam Ahmad bin Hasan Al-Atos pernah bermimpi kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kau ridho dengan hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ini? Apakah kau ridho, kau setuju dengan hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir dari kota Basra ke kota Hadramut? Apakah engkau ridho?" Rasulullah SAW menjawab apa? Kata Rasulullah SAW, "Aku ridho, aku senang dengan apa yang disenangi oleh Ahmad Al-Muhajir." Artinya apa? Rasulullah ridho terhadap semua pergerakan yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir ilallah, Ahmad Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib sampai ke Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar bin Yahya. Nah, mungkin anak yang salah nulis. Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan bahwasanya yang menjelaskan beliau bermimpi Rasulullah SAW di situ berkata seperti itu, bahwasanya Rasulullah ridha terhadap Ahmad Al-Muhajir. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya Sami akan menjelaskan secara rinci lagi, secara ringkas, secara detail lagi. Hakadha minni wal afu minkum, al afu ala taksir. Assalamualaikum.